Alright, fans pun dah bersorak, fans pun dah berteriak. Jadi aku faham, semua dah tak sabar, terus saja kita akan masuk ke dalam drafting phase kita. Aku tengah chill ya, bulu roma aku tengah naik. Aku tengah layan fans punya jerit-jerit ni tau sebenarnya. Okey. Okey, kita fokus balik ya. Alright. Ini adalah drafting yang cukup intens kita saksikan. Adaptasi daripada pasukan SRGOG selepas menyaksikan apa yang ditampilkan oleh pasukan CG pada hari semalam. Ada perubahan band dekat sini Adin, di mana Yuzong dan juga Kalia menjadi priority band untuk pasukan SRGOG. Kimi di band keluar dari pasukan CG instead. Saya ingatkan mereka nak ambil itu sebagai first pick. Walaupun kita lihat kemunculan Kimi untuk diberikan kepada Chikri itu adalah begitu banyak sebenarnya jumlahnya, tapi apabila masuk ke dalam game yang pertama untuk Grand Final, CG Esports mengubah sedikit corak langkah mereka. Berbalik kepada SRGOG, aku sangat gemar pengeluaran Kalia ini. This is the key factor untuk CG Esports untuk diberikan kepada Valence supaya dia boleh melakukan tangkapan kepada bahagian backline ataupun tangkapan kepada hero-hero utama buat SRGOG. Jadi keluarkannya terlebih dahulu dan biarkan Valence menggunakan hero yang berbeza. Grok yang terbuka sekarang ini boleh diambil ataupun Lancelot yang mampu diberikan kepada Gary. Grok, Gatot, Lancelot, Hayabusa, Yin Sun Shin, 5 hero yang kadang-kadang menjadi priority untuk sebuah pasukan tersebut. Dan di antara 5 tu, Yin Sun Shin akan diambil oleh pasukan CG sebagai first pick mereka. Membuka ruang Adin ya. Kalau mereka nak gunakan gold lane tu adalah sedikit ke arah fighter kat sini. Pasukan SRGOG kena fikir juga, adakah mereka akan biarkan Ruby dipilih oleh pasukan CG nanti ataupun mereka akan secure CG punya Ruby ataupun Innocent punya Ruby dekat sini. Okay, kita lihat terlebih dahulu. Gatot plus one-nya adalah Lapo-Lapo! Lapo-Lapo! Ingat kembali kepada gameplay of the season. Gameplay of the season. 3 lawan 1. Tak ada masalah. Nak dapatkan lot, tak ada masalah. Ini adalah the Lapu-Lapu God daripada Cram yang bakal digunakan untuk game yang pertama ini. CG Esports, apa pun mereka punya respons sekarang ni? El Capitano daripada SRGOG. Tapi ini dia kali terakhir jika bermain di M-Series, di M4 bersama Yoms dengan pasukan Todak. Dan mereka mewakili Malaysia bersama pasukan berbeza kali ini. Grok dan Ruby, a standard pick untuk pasukan CG. Look strong dengan 3 pick utama bagi pasukan CG. Dan sekarang untuk pasukan SRGOG Adin, apa yang menarik tentang draft mereka, mereka tahu bahawa Grok tu akan diambil. Mereka ambil Gatot Kaca sebab itu adalah counter engage. Mereka tak perlukan engage, mereka dah ada Cram. Mereka gunakan counter engage tu sebagai weapon mereka untuk pastikan kalau ada Titanic Charge daripada Valence nanti, mereka boleh secure balik dengan ada Avatar of the Guardian. So third pick kat sini boleh jadi falsa untuk counter engage balik atau untuk keluarkan damage daripada jarak jauh. I think itu adalah salah satu analisis yang cukup mantap, analisa yang cukup mantap daripada kau Camilo. It's a good pick still. Counter engagement, dan jangan lupa bagi aku Gatot Kaca ni ada satu skill yang ramai tak berikan perhatian. Underrated skill. Unbreakable itu sebenarnya sangat-sangat menjengkelkan dan boleh memberikan setup kepada AOG-nya tersendiri. Dan kita dah lihat Yoms, 2-man AOG, 3-man AOG seringkali memberikan kesukaran kepada pasukan pihak lawan. Lancelot untuk menutup fasa pemilihan yang pertama. Setakat ini bagi pendapat aku solid pick untuk dua-dua pasukan sebenarnya. Kat sini saya faham juga kenapa pengambilan Lancelot, di mana kalau mereka tak ambil Lancelot sekarang, itu pastinya akan di-ban keluar di fasa yang kedua. Malah dengan adanya Lancelot, mereka juga terbuka untuk menggunakan fighter dekat bahagian gold lane. Still lagi boleh untuk digunakan. Alice akan di-ban keluar kat sini untuk secure dari sisi control. Mungkin mereka nak gunakan marksman yang boleh reposition. Mungkin juga mereka nak gunakan mid lane yang tidak boleh keluarkan burst damage yang besar. Sekarang ni ada beberapa hero yang bermain dekat fikiran saya, di mana Esmeralda masih lagi terbuka. Bila mereka keluarkan Alice kat sini, immediately CG keluarkan Valentina. Memberikan tanda soal yang besar, adakah X-Borg akan menjadi salah satu pemilihan baik untuk SRGOG ataupun CG Esports sekarang ini yang akan memberikan kesukaran sedikit kepada pasukan pihak lawan. Namun begitu, aku suka apa yang kau katakan sebentar tadi, Esmeralda boleh juga menjadi salah satu pemilihan disebabkan pelbagai fighter
telah pun dikeluarkan, Yuzong, Ya. Alice telah dikeluarkan, Chi telah dikeluarkan. Jadi hero pool bahagian fighter itu bukanlah aku nak kata berkurangan, tapi mungkin kena ambil hero yang luar daripada kotak barangkali. Okey, pengeluaran Lunox juga menjadi satu band yang menarik untuk pasukan SRGOG sekarang ni. Adakah mereka inginkan Esmeralda tu dekat bahagian gold lane, Nadine? Kerana kalau kita lihatkan, apabila mereka keluarkan Lunox, kebanyakan hero mage yang boleh burst terus daripada sudut DPS telah pun dikeluarkan. So, fourth pick untuk pasukan SRGOG, berkemungkinan besar mereka nak secure mid dulu dan show mereka punya gold lane nanti. Adakah mereka perlukan fighter? Adakah mereka perlukan marksman? Jadi kat sini ada satu langkah ke hadapan, advantage yang besar untuk pasukan SRGOG sekarang. Nak tak nak kat sini mereka still boleh ambil Farsa, mereka boleh ambil Xbox. Itu dia. Seperti apa yang awak katakan Cuma Talan. I mean, Valentina dah dikeluarkan, jadi mudah untuk Xbox ini dibawa masuk, tiada pencurian Last Insanity. Namun begitu, mereka menyimpan mid laner mereka terlebih dahulu. Dekat pemilihan terakhir, adakah hero high ground? Adakah hero berasaskan burst yang bakal diambil? Tapi burst pun barangkali dah tak begitu banyak. Tapi tak apa, kita beralih arah kepada CG sekarang ni, memerlukan mid laner mereka tersendiri. Jadi, apakah yang bakal digunakan pakai oleh Chico? Masih lagi ada Odette. Kalau ikut hari semalam, masih lagi ada Gord. Okey, kalau Odette mungkin agak bahaya bagi saya sebab lapu-lapu dan juga Gatot. Betul. Dia untuk direct dash kat bahagian belakang sekarang ni. Bagi Chico, untuk hero dia mungkin agak berkurangan. Tapi kita tahu ini adalah Chico. Mempunyai banyak hero yang dia boleh gunakan. Nathan dekat bahagian gold lane dan Farsa. Mereka nak tak nak mereka kena gunakan Farsa sekarang ni untuk pecahkan Firaga Armor. Untuk kombokan dengan Gatot. Dengan Grok. Dan dengan adanya Nathan, mereka ada damage yang kuat untuk pecahkan Firaga Armor bila masuk dekat late game. Betul. Nak tak nak sekarang ni SLGOG, mereka kena gunakan mid lane yang juga boleh scaling dekat early game dan juga late game. Antara yang masih lagi terbuka sekarang ini, Saya tengah fikir sama ada Yves. Tapi Yves counter engage kat sini. Dia lawan dengan Farsa, by jarak mungkin agak susah. Tapi still lagi good pick sebab dia akan berhadapan dengan Nathan. Zushin, utility barangkali? Zushin. Ataupun sukar disebabkan long range daripada Farsa. Novaria! Novaria! Okey. Amin, kalau kau ada jarak jauh, mereka pun ada jarak jauh. So, dua-dua ada jarak jauh yang cukup utama sekarang ni. Kedua-dua pasukan telah bersiap sedia untuk kita mulakan perlawanan terakhir. Ayo kita mulakan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang dah pun masuk ke dalam pusingan Grand Final tuan-tuan dan perempuan. Saya Mars dan juga Sunfrost akan menemani anda sepanjang perlawanan yang kita nantikan sepanjang musim ini. Perlawanan yang cukup penting, perlawanan yang bakal menentukan segala-galanya. Untuk kita lihat siapakah yang bakal menjulang kejuaraan untuk musim ke-16 ini. Daripada ramai pemain, ramai pasukan, kini dua saja berbaki. Sudah ditambal dua pahlawan, harapan negara di pentas dunia. Gergas merah penuh kekuatan, Empire Legenda penuh sedia. Namun perang kan masih berjalan. Penentu penjulang Piala Malaysia perlawanan Grand Final yang terapaskan SRGOG berhadapan CG Esports. Penantian yang lama kita boleh rasakan untuk pasukan CG. Daripada titik paling bawah untuk mereka mara ke MPL. Kali ini pasukan CG tiba di saat penentunya. Di fasa early game ada perbincangan telah berlaku di dalam kawasan draft di mana kita melihat bahawa banyak hero mid lane telah ditutup dan Chico jarang sekali menggunakan Farsa. Tapi di waktu yang tepat, ia menggunakannya malah gocekan yang cukup baik meletakkan Nathan di bahagian gold lane. Sedangkan ramai menjangka gold lane merupakan Ruby dan Xbox itu mungkin akan menghadapi sedikit kesukaran di dalam drafting ini yang sering kali kita boleh lihat SRG hampir mustahil untuk kalah draft. Namun kita boleh kata pada saat ini CZ ada sedikit kelebihan sekiranya bergerak ke bahagian late game. Mungkin di sini untuk CG mereka perlu utamakan kedudukan Amzik terlebih dahulu bagi dapatkan item adjustment seawal yang mungkin. Begitu juga dengan Gary, pastikan tiada gangguan yang besar dapat untuk dibuat ke atas pasukan mereka. Jikalau tidak, mereka lambat untuk mendapatkan power spike dan pasukan SRGOG pasti akan menyusahkan lagi keadaan CG. Tapi Gary bermain dengan agresif. Valen juga memberikan bantuan sekes tak dapat level 4 di saat
juga dalam satu kedudukan yang cukup kurang selesa berhadapan dengan Y3. Kawasan FP kena freeze sekarang ni Mars. Yap, itulah plan yang cuba untuk dilakukan. Kalau dilihat di bahagian goal lane juga, Amzik bermain secara agresif. Jadi di sini dua lane di fasa awal permainan. Saya boleh kata jungle sekali. Ya, jungle sekali. Selamat dimiliki untuk pasukan CG. Jadi untuk Turtle berkemungkinan besar didapatkan. Turtle dah mula untuk Gary. Di saat pemain-pemain pasukan SRG masih lagi terfikir-fikir cara untuk masuk ke kawasan ini. Tapi Gary dah kuncikan Turtle pertama untuk CG. Malah Zico hampir saja untuk dapat Sky. Sky hampir termati. Cara yang pertama penggunaan flicker. Lempangan cantik. Bab dimiliki oleh Stormy. Gagal untuk CG mencoleknya. Tetapi lihat bagaimana Amzik dah melakukan double pump di bahagian mid lane dan di bahagian gold lane. Gary cuba sedaya upaya untuk mencuri semua yang ada milik Sky. Seakan-akan cuba untuk merompak harta pasukan SRG sebelum Sky kembali ke dalam permainan. Ya benar, selama mana yang boleh, selagi mana kita ada kelebihan di sini. Namun balance penggunaan Turtle Charge untuk melarikan diri dikejar oleh 4 orang tapi dibiarkan begitu saja. Dan sekarang kita sedang dengan last charge ledakan yang berlaku. Tapi Ciku berikan ke depan. Agak berbahaya. Sekarang ini cubaan untuk pergi menangkap Ciku. Jadi lagi flicker dan Ciku hanya mematikan diri sendiri. Kram di bagian top lane juga akan dihancurkan oleh Y3. 2-1 sekarang ini, hampir 1,000 gol sudah pun dicapai oleh CG. Boleh kita katakan sekarang ini SRG ditekan dalam kedudukan mereka bermain double fighter tapi mereka tak menang di bahagian early game dalam keadaan main double marksman. CG menang di bahagian awal permainan. Ini adalah satu kejutan untuk kita semua tuan-tuan dan puan-puan dan ianya merupakan satu gerakan yang cukup positif untuk CG. Namun SRG masih lagi ada peluang memadamkan Innocent juga walaupun menggunakan fighter. Namun Xbox di bahagian late game penuh dengan damage, penuh dengan kekebalan yang mana mampu untuk memberikan kesukaran kepada pemain yang daripada tadi memberikan kesukaran kepada SRG iaitu balance. Ya, tapi untuk Innocent tidak boleh untuk bermain pasif terlalu lama. Kalau dibiarkan keselesaan didapatkan oleh Amzik, boleh online dengan cepat memenangkan Nathan. Memang item dependent walaupun ada nerf telah pun berlaku ke atas Nathan di mana sangat memerlukan item untuk menggunakan damage yang tepat, yang besar kepada pasukan SRG OG. Akan tetapi perkara tersebut perlu untuk ditangkis juga, terutamanya Bullet Skies yang sekarang ini ketinggalan satu level. Turtle yang kedua telah pun dimulakan oleh pasukan CG. Balance menampar beberapa pemain SRG. Satu tembakan yang cukup baik. Starshot terkena ke arah Gary. Y3 dalam perjalanan ada flicker untuk lihat ataupun tidak. Nampak seperti tiada 13 saat lagi berbaki. Mencari Sky. Kau ni. Ya, Tekas terus ditutup. Kram terpaksa masih campur. Adanya satu Astral Echo. Tekas berada di belakang. Lompatan terkena pada Ciku. Di bahagian belakang juga cubaan. Ciku akan dikorbankan buat sementara waktu untuk CG. Terus memberikan timbang seterusnya. Tetapi Sky melepaskan tetap. Dikala Kram berada di bahagian belakang dan double kill didapatkan oleh Kram. Menupaskan Amzik yang lihat nyawanya. Untuk ditupaskan. Double kill untuk Kram. Namun shutdown tetap didapatkan oleh Y3. 1,000 itu dilenyapkan serta-merta. Tapi Sky kedudukan yang sangat berbahaya. Sky cuba tertumbangkan Ciku dengan satu Mika. Tapi Sky, the Sky Prince, malah Innocent juga menumbangkan Y3 di bahagian bawah. SRG menukar arus perlawanan sekelip mata. Ya, disebabkan kesilapan juga saya boleh katakan bahawa CG cubaan untuk bergerak secara agresif mempertaruhkan penggunaan spell mereka ke depan terutama untuk Ciku. Tetapi tak dapat. So macam benda macam tu akan makan dirinya. Dia rugi, memang rugi. Rugi. Menggunakan sesuatu bukan pada waktu yang sepatutnya. Kita perlu untuk melihat lagi apa yang boleh untuk ditawarkan oleh CG di bahagian mid game. Mereka dah hilang apa yang mereka usahakan di awal permainan. Mereka dah hilang kelebihan dengan permainan agresif di awal permainan. Kali ini Menara mula menjadi sasaran Kram. Cubaan untuk mendapatkannya sedikit demi sedikit sudah pun pasti dimiliki. Dan sekarang ini 1,000 yang sebentar tadi digenggam CG dilepaskan kali ini kembali ke dalam tangan pasukan SRG. Secara mudah kita boleh lihat dua peperangan yang berlaku di tengah dan juga di bawah.
telah pun dikalahkan oleh pasukan Sarjo Uji. Mereka membalikkan keadaan walau CG mendapatkan langkah yang pertama. Langkah kanan memanfaatkan mereka tidak bertahan dengan lama. Pasukan CG kali ini terpaksa untuk berlawan semula apabila mereka melihat keruntuhan turret di bahagian top lane. Graham Butler untuk bermain secara lasak, ofensif dalam keadaan memberikan kelebihan kepada Sarjo Uji. Ya. Di mana perkara tersebut tidak harus terjadi sebenarnya apabila Graham bebas. Bahagian belakang akan menjadi satu ancaman besar Graham kepada mereka. Itulah kelebihan dengan penggunaan lapu-lapu yang mungkin bakal menjadi perebutan dalam perlawanan ini. Selain daripada itu, perebutan di bahagian tengah untuk mendapatkan nyawa Graham. Baik. Jari dapatkan Graham tapi tetal. Sekarang terjebak tu rebut cat tapi sekas berjaya tanpa sebarang lawan sebab Gary jauh sangat. Menggunakan retribution yang akan memberikan kepada Sarjo Uji di kala pasukan CG sibuk sedang mematikan Graham di bahagian mid lane sewaktu melakukan rotasi. Sebegitu penting untuk Graham ditumbangkan terlebih dahulu tapi Hamzik masih lagi replika. Dialah baik tapi control. Tegas. Elak terus daripada second skill. Ditolak keluar daripada turret tersebut. Dan juga terus tepat pada Jeffrey. masanya. Sekarang ini Innocent. Geragamu telah dipecahkan. Masih lagi dikejar. Ciku jangan guna flicker. Ciku sabar. Ciku sabar. Kalau guna lagi memang akan kena counter terus. Gary pula ditumpaskan. Keadaan Graham yang akan memburu Gary pula ketika ini. Mid lane. Farsa. Farsa yang melakukan split push. Agak berbahaya untuk CG kerana mid lane mereka juga dijadikan sasaran. Tapi tengok, Skies matanya ada pada sang legenda Ciku. Di bahagian bawah pada ekstrak dibuka. Yum dan juga Innocent memerhati. Namun tiada sebarang tindakan yang dilaksanakan. Walaupun kedudukan sekarang ini berpihak pada SRG, namun menara masih lagi kekal dalam kedudukan yang sama. Satu menara untuk kedua-dua pasukan. Tapi Turtle sudah pun menjarakkan mereka dengan 2 Turtle untuk SRG. Satu saja milik CZ tapi Yatri. Sekali lagi tarikan yang dilakukan tidak mendatangkan apa-apa hasil kecuali Gary sekarang cuba melakukan follow up juga. Bantuan daripada Balance tembakan tidak terkena dari Gary. Gary sekarang di dalam keadaan bahaya, nyawa sedikit tinggal 1,5 saja. Dibakar di bahagian dalam. Sekarang Innocent cuba untuk membantu meletakkan kepastian kepada pasukan Sarjo Uji untuk meruntuhkan Nadi di bahagian mid lane. Turret satu telah pun jatuh dimiliki. Tetapi sekarang Hamzik pula dikejar, ditutup ke belakang. Entropy juga pakai. Stormy dikejar. Stormy ditumbangkan oleh Hamzik. Mahal Hamzik, mahal masih main. Hamzik masih main. Hamzik menggila dengan cukup lama. Cukup untuk memberikan masa bagi CG bersedia kerana launch sekarang ni akan dimulakan oleh SRGOG. Tanpa meninggalkan masa lagi, melihatkan Hamzik telah pun ditumbangkan Stormy pada waktu ini di bahagian mid lane. Walaupun telah pun dimatikan sebentar tadi, tetapi kuasa lebih kepada pasukan SRGOG untuk mendapatkan lot yang direbutkan pada waktu ini. Di mana melihatkan keadaan Gary jauh berada di bahagian bawah. Jetri tak dapat. Dan sekarang pada strike tidak berjaya untuk mencuri lot di tangan Sky. Yetri main dengan cukup lama dekat bahagian belakang. Dia mencari kedudukan Sky. Sky ditumbangkan tapi Yetri mengorbankan diri beliau sendiri. 1 untuk 1. Namun lot untuk sang gergasi. Diberikan tekanan lagi dan lagi. Innocent kedudukan. Di bahagian top lane Innocent terus penggunaan last identity untuk menyelamatkan beliau. Akan tetapi keadaan pasukan CG semakin lama kena ke belakang, melihatkan ada ketibaan Lord berada di bahagian top lane akan menjadi ancaman. Terutamanya apabila ingin mempertahankan inner turret mereka. Yang CG perlukan adalah momentum semula. Mungkin tarikan boleh dibolehkan daripada Yetri. Graham masuk ke dalam cari Hamzik. Tapi Mas, dalam waktu ini kita seakan-akan boleh meneka apa yang dibincangkan. Gary kedudukan yang cukup berisiko sekarang ini. Di bahagian belakang mencari Stormy, saya jangkakan Stormy dah di depan mata. Gerakan daripada Balance, namun dia lah Stormy. Kena pula pengapan di sini Motor Shaka. Stormy terus dikorbankan. Di mana sekarang ini Gary melakukan gerakan baik. Tetapi mengorbankan Balance dikala seteri charge tersebut tidak terkena. Dan Gary terperangkap di belakang menjadikan 2 berbalas dengan 1 korban. 2 berbalas 1 seakan-akan kita mempersoalkan gerakan tersebut. Adakah ianya sepatutnya dilaksana ataupun tidak. Gary sudah memeriksa bersedia tapi gerakan itu diketuai Balance terlebih dahulu. Yang mana menjadi mangsa utama dalam kejadian di kawasan move up tersebut. Kali ini sudah masuk minit ke-11. Hold defense semuanya sudah diaktifkan oleh pasukan SRG.
di bahagian tengah dan juga bahagian atas. Di bahagian bawah hampir saja untuk mendapatkan inner turret yang silap cuba dipertahankan oleh Ciku dan Balance. Starshata demi Starshata dilepaskan oleh Stormy. Membuatkan Ciku perlu untuk berhati-hati dalam mengeluarkan skill set beliau. Dan menara itu tetap dijatuhkan dalam keadaan yang cukup rugi kerana dalam masa 15 saat lagi hold defense akan terus saja diaktifkan, membuatkan pertahanan untuk CG akan menjadi semakin lemah. Dan dalam beberapa saat Lord juga akan dimunculkan. Kita boleh katakan bahawa CG menantikan late game, tetapi adakah mereka sudah pun bersedia melihatkan level pada saat ini? Skies kembali di atas Gary daripada sudut level. Itemization sudah pun ditampilkan dan nampak seperti Amzik tidak bersedia. Dengan 6.6 ribu gold saja, 2 item saja dimiliki. Belum lagi ada Holy Crystal yang mana menjadi penantian untuk pasukan CG. Ya. Power Spike Nathan ini adalah penentu sama ada mereka boleh untuk lakukan kontes ataupun tidak. Setuju. Di mana setiap keluaran damage daripada Nathan ini sangat bergantung kepada percentage daripada segi magic damage untuk pukulan Holy Crystal yang teramat penting. Apabila ingin menyelamatkan diri dan sebagainya, di bahagian top lane kita boleh melihat ada sesuatu yang berlaku. Gary melarikan diri, zoning terus untuk pasukan CG mengasingkan jungle mereka daripada pasukan SRGOG mendapatkan lot. Dibantu oleh Balance, cuba untuk reset gagal dilakukan. CG macam sampai dulu ni. Ya benar, apabila sekarang ini CG cubaan untuk merebut juga. Dan Strike telah dilutupkan sekarang bersama dengan Sky berjaya mendapatkan lot. Kali ini terus melakukan team fight. Tarik ke belakang. Yum jauh sedikit. Dan sekarang tertuliskan. Hilang 2. Innocent tinggal. Tarik pula. Cantik daripada Yetri. Mengorbankan 2 jiwa untuk pasukan SRGOG. Membalas semula dengan mendapatkan lot. Lot dimiliki. Team fight dimenangi. CG dan juga SRG saling berbalas serangan. Dan pada saat ini, walaupun tempo serangan dimiliki SRG dengan lot tersebut, namun CG berjaya untuk maju ke hadapan dengan hasil usaha tangkapan Yetri. Tapi cakap pasal Yetri, sekarang 2 lawan 1, Mars. Tarik balik sekarang ni. Untuk Yetri, tarik balik. Tarik balik. Bukan kat sini yang tu. Oh ya. Dia tengok Kram. Pantang dari Tekan! terus mengelak daripada Metal Execution. Sekas terus mengejar, terkena tekaran dan sekarang Nyaptik ditupaskan oleh Stormy, berjaya ditangkap oleh pasukan SRGOG. Paksa untuk mengundurkan diri, mereka berjaya untuk lakukan clearance. Dah tak ada super minion, seakan-akan Lord sebentar tadi tak wujud sekalipun untuk pasukan SRG. CG sekarang diberikan masa lagi. Dan masa itu bukanlah apa yang diinginkan oleh SRG. Dengan double fighter berhadapan dengan Nathan, mereka dah lihat ramai yang menjadi mangsa Nathan ini apabila tiba di bahagian late game. Vamos pernah merasainya. MV juga sudah merasainya. Dan ianya bukanlah satu perkara yang boleh untuk dinikmati sebagai musuh. Balance cuba untuk melarikan diri. Terus saja dengan teknik charge. Namun Sky terus masuk dan juga dapatkan balance dengan mudah. Lompatan Yetri berada di bahagian depan. Sekarang mungkin untuk menarik Yum. Gary terlalu mengasingkan diri. Nak sangat me time. Me time seorang-seorang di base bersama dengan balance. Satu gerakan yang kita boleh katakan penuh dengan cita-cita. Tetapi tiada sebarang kalkulasi yang tepat dilaksana. Membuatkan risiko itu menjadi sia-sia. Dan padahnya terpaksa diterima. SRG cuba untuk masuk. Minion di bahagian tengah agak penuh. Tapi lihat Sky diberikan fokus di kawasan tengah. Tarik terus dan sekarang ini last penalty. Dielakkan daripada beberapa pemain. Tarikan tidak ada untuk Yetri. Menghalang daripada pasukan SRGOG melarikan diri. Akan tetapi CG masih dalam keadaan mundur. Apabila mereka meninggalkan hanyalah inhibitor turret saja yang perlu untuk dipertahankan. Lot seterusnya akan menjadi masalah besar kepada CG sekiranya didapatkan. Ya, kita lihat sekarang ini 10 saat berbaki. Gary lagi dan lagi melakukan gerakan yang boleh kita katakan sangat-sangat berisiko. Dia gerak ke bahagian belakang, lakukan serba sikit flanking, dia cuba dapatkan info. Tapi
belum nampak hasilnya. Tapi tengok sekarang ni, Yums. Sorang-sorang ni Yums. Lompat terus keluar. Yetri ada info. Yap. Yetri kantai juga. Tak ada lompatan Gatot ni. Dan sekarang mungkin masanya untuk pasukan CG boleh untuk memaksa lot tersebut, tetapi Gary mengundurkan diri terlebih dahulu. Sepertinya lot ini akan kena reset. Tidak bersedia gamaknya untuk pasukan CG. Selagi belum mematikan pemain salah satunya daripada pasukan SRG OG. Jujur saya rasa CG ready. Ya. SRG yang tak ready. Mereka tak ada dua ultimate pada saat ini. Dalam pada masa ini kita boleh nampak Yums yang sentiasa berada di bahagian mid lane untuk melakukan backline capture dengan Unbreakable. Akan tetapi Ciku guys kena berhati-hati juga, di mana Novaria juga untuk membantu daripada arah yang berlainan. Riva membantu mereka untuk melajukan lagi pergerakan. Akan tetapi lot tersebut dilupakan begitu saja. Yums dapat info mengenai Chico. Dia tahu kedudukan Chico. Mereka cuba untuk teruskan lot, tapi slow push dekat bahagian bawah tu masih lagi terlalu awal. CG boleh commit ni kalau mereka nak, tapi tengok kedudukan daripada Yums. Dia mencari sesuatu dan Gary Dah buka map, sekarang Yums berada di belakang. Lompatan dilakukan, Gary berjaya untuk mengelak. Tetapi Sky berjaya dapat kesempatan tersebut. Yang tadi dilakukan, God Grab di shutdown. Terus Amzik dapatkan kill tersebut. Amzik masih lagi ke depan, cari Innocent, pecah fatality. Ada nyawa lagi untuk Innocent, flicker terus keluar daripada kawasan tersebut. Kedudukan sekarang ini SRG dapat lot, tapi masalahnya mereka tak boleh fight. Mereka memang auto lose team fight. Dalam setiap pertempuran mereka dapat Gary tadi. Tapi bagaimana Traceless itu menyelamatkan keadaan. Dan SRG terpaksa berputih mata. Lot ini dibersihkan dalam sekelip mata oleh Amzik. Ya benar, senang apabila Holy Crystal sudah dapat disiapkan. Pecah kepala lot tu. Memang pecah. Pecah kepala kau. Takkan tak pecah. Untuk SRG OG, mudah mereka goal lot yang mereka dapatkan neutralize daripada pasukan CG. 3K ni di minit ke-18. Dia macam dah tak ada makna sebab minit 18 ni dah macam inflasi lah. Mata wang dah makin Inflasi. Ya. Mata wang makin meredup, gol makin naik. Ya. Dia macam sebab kuasa beli dah makin tinggi kan sekarang. Ya, kuasa beli setiap pemain ni dah makin tinggi. Mungkin kali ni kita kena ada main kasih. Tak perlu. Tak perlu. Perlu. Ya. Apapun kita mungkin perlukan grab. Oh, itu perlu saya rasa. Itu Sangat perlu bila kita lapar terutamanya sebab kita dah masuk ke late game. 18 minit permainan ini telah pun kita saksikan bersama-sama. Ini perlawanan yang seru. Kita menjangkakan perkara ini mungkin tidak sesengit ini. Akan tetapi perebutan daripada segi neutral objektif, daripada segi kawalan map begitu sengit untuk CG dan juga SRG OG. CG dalam game kali ni memang betul-betul main gila. Dia orang cuba untuk flank daripada semua orang nak flank. Amzik nak flank Balance, nak flank Gary, nak flank. Sekarang giliran Ciku pula nak main flanking. Dia macam ambil giliran lah saya rasa. Memang itu strat dia. Nah, untuk Ciku posisinya lebih bahaya kalau disedari oleh pemain pasukan SRG OG. Ya. Akan tetapi CG mempunyai satu kelebihan. Mereka ada Mountain Shocker. Betul. Buka pada waktu yang tepat akan meletakkan vision yang sangat penting, terutamanya apabila ingin melakukan ambush dan flanking yang boleh untuk dibantu. Begitu juga dengan pasukan SRG OG, tetapi lebih kepada straightforward dengan penggunaan Astral Echo. Tapi kan saya tengok daripada tadi Yums ditugaskan Kram menjumpai Chico, terus dibukanya Brave Fighter menghalau. Hanya niat untuk menghalau Chico daripada kawasan tersebut. Setiap kali mereka dikantoikan Mas, ianya menambah lagi rasa waspada dalam diri SRG. Sebab mereka dah mula tahu, oh kau pernah duduk bus ni, kau pernah duduk bus ni. Dan kalau gerakan yang sama dilaksana, mungkin ianya akan mengakibatkan perangkap itu memakan diri saja. Betul, CG dia tak nak kalau perkara ini satu contoh plan A gagal untuk mereka buat flanking. Mereka kena create plan B dalam masa yang cepat. Sebab kalau tak rencanakan perkara tersebut mungkin akan menyebabkan SRG OG dah boleh baca gerakan pasukan CG. Akan berada di mana. Ciku. Hampir saja nak dapat Stormy tadi, tapi sekarang dia nak lari. Terus kena Astral Echo. Dan adanya penglihatan terhadap Ciku yang telah pun menyelamatkan diri di tempat yang lebih jauh. Tommy kena turun bawah ni. Dia arahkan untuk turun bawah. Tapi mereka nampak macam nak cuba untuk dapatkan Innocent. Dan kalau di sini akan menjadi satu cabaran sekali lagi wings by wings. Menjadi penyelamat kepada Ciku berkali-kali melarikan diri. Saya rasa sekarang ni kalau Amzik one on one dengan Stormy tu lepas tak? Lepas. Sebab aku rasa macam dia ada idea tu lah.
Ini macam nak tutup jalan Stormy daripada masuk teamfight. Bagian mid lane, Yetri seorang diri sekarang ni Astralekom dedahkan 3 pemain. Amzik terus mengaktifkan entropy. Oh, dan Ada Zed reset tidak kena. terlebih dahulu. Yes, pancangan yang baik hilangkan Eh, kill. Tapi kenapa dia buka? sabar cik. Itu tu, Fedek strike tu apa hal? Tak apa. Mungkin kepencet. Tapi sekarang ini, Innocent dah kembali. Reset semula. Minion dekat bahagian bawah dah stabil balik. Amzik naik ke bahagian atas pula. SRC dalam kedudukan yang sangat-sangat berhati-hati. Diorang tahu diorang memang tak boleh menang teamfight sebenarnya. Diorang perlu untuk bermain dengan lebih banyak membeli ubah daripada sudut spell, ultimate, nyawa, minion. Semuanya perlu untuk mereka perhatikan. Tapi lihat kedudukan Zico mencari sesuatu. Okey. Bukannya pula ultimate daripada Novaria ini untuk mencari posisi pemain tersebut. Namun kedudukan Lord masih lagi menjadi perebutan antara Innocent dan Stormy. Innocent dan Gary sebenarnya. Sanity macam tak kenapa. Oh, Tapi perkara tersebut hanyalah kedua memancing itu. large charity saja untuk digunakan conceal dari oleh Innocent sementara tadi. Dan sekarang conceal pula untuk pasukan SRJ OJ. Jarak sedar. Oh. Dan Astraleko tarik ke belakang Gary. Terlompat dan menyelamatkan diri dengan trustless. Yatri berada di bahagian mid lane dan Amzik sekarang ini free hit, dibantu oleh Siku mungkin. Daripada Siku skill free hit pada juga. strike. Last charity telah Gary melepaskan. free hit. Gary sekarang ini berada di Gary bahagian dapat. belakang. Dapatkan Stormy. 3 orang pemain, 4 berada lawan dengan 4. Cuba mendapatkan Skies mempunyai immortality. 4 pemain SRJ OG ada immortality. Graf masih masuk ke depan. Graf masih cuba sesuatu. Tapi Masuk. Graf akan ditumbangkan bersama dengan Yun. Tak mati lagi Masih sekarang ada ini. Innocent. Last charity telah dilepaskan. Dan pada strike mengamankan Graf. Skies tinggal seorang diri di kawasan Lord kali ini. Cuba Kalau Innocent mati ni Annie, kalau Innocent mati ni akan mati. Dilempang oleh Balance. Dilempangnya tapi dia tak nak Lord. Respect ke atas Sky. Sebenarnya boleh end. Tapi dia nak Lord. Bermain dengan lebih selamat. Okey. Tak ada masalah untuk pasukan CG. Tapi mereka mungkin susah untuk end kalau mereka tunggu pemain-pemain SRT hidup semula sebab ada Xbox, ada Novaria. Dan pada saat ini mereka mengharapkan Lord terlebih dahulu. Adakah ianya seakan-akan peluang keemasan yang dilepaskan oleh CG? Saya rasa tidak, lebih baik selamat berbanding dengan Mengambil kita risiko. menyesal di kemudian hari. Apabila mereka cubaan untuk memaksa boleh memakan diri pada hari semalam, kita dah jumpa perkara sebegini berlaku. Apabila pasukan MV tidak boleh untuk end. Ya. Dan CG dapat untuk comeback, jadi mereka belajar dari perkara tersebut. Lebih baik maksimumkan tekanan kepada pasukan SRJ OG sebaik yang boleh supaya mereka dapat kuncikan kemenangan. Tapi tadi memang banyak sangat diorang nak berikan satu lock. Ada 3 pemain yang perlu untuk mereka berikan tu buat Zico, Amsi, Gary. Tapi tengok flicker dari Zico. Pada dan striker pun dilepaskan. Astralekom meledakkan 3 pemain, tetapi keadaan pasukan SRJ OG masih lagi dalam mod bertahan. Biarkan lot tersebut masuk ke dalam untuk meletakkan damage kepada tarik kristal. Mudah untuk dihapuskan dan pasukan CG terpaksa berpuas hati dengan kemusnahan 1 inhibitor turret. Satu yang bisa tarik tarikan. Tarikan baik dan sekarang ini untuk Gary melarikan diri, lompatan kena 2. Amzik dalam mod bahaya di bahagian belakang. Tico diselamatkan sekali lagi dengan wings by wings. Wings by Wings yang menyelamatkan keadaan. Berapa sekarang ini mereka dapatkan 2 menara kiri kanan. Mereka dah tak perlu risau sebenarnya mengenai wave management disebabkan kiri kanan ataupun dalam arti kata lain takkan ada lagi istilah kalah long lane untuk pasukan CG. Betul. Cumanya mula istilah baru Mars. Apa dia? Split push yang boleh dilaksanakan oleh CG sekarang. Betul. Mereka ada Isusin, mereka ada Nathan, mereka ada Parsa. Parsa boleh tutup segala recall, Isusin boleh dapatkan semua posisi, Nathan boleh habiskan permainan. Siapa saja berada di depan, kalau Yums memulakan team fight dulu, Nathan boleh habiskan secara on the spot. Betul. Tak ada lagi on the way untuk pasukan CG kalau mereka duduk bersama. Tambahan balance makin menyeramkan. Nampak balance bila-bila masa. Pasukan SRJ OG kena berhati-hati dengan tectonic charge yang mampu dilakukan kalau follow up terus oleh Amzik. Sebab kedudukan Amzik sekarang ni sentiasa berada di belakang balance untuk melakukan follow up apabila ada knock up yang dapat dibuat. Kita boleh lihat sekarang ni SRC, mereka dalam kekuatan penuh tapi masa mencemburui mereka. Mereka tak begitu kuat di bahagian late game dengan drafting sebegini. Kita tahu double fighter tertumpu kepada aggression early game dan early game sudah lama meninggalkan kita.
Perlawanan sudah berusia 26 minit. Lord mula untuk diserang. Pemain-pemain SRC cuba untuk meninjau. Tetapi Lord kembali di-reset lagi. Bermain-main dengan posisi. Cuba memancing kedudukan Stormy yang jauh di base sana. Mungkin itu adalah tujuan utama pasukan CJ. Dah lihatkan macam mana disiplin mereka. Selagi tidak sedar, semua pemain berada di mana. Tommy. Mereka tumbangkan Innocent terlebih dahulu. Tak sempat pakai last sanity. Dan hilang. sekarang pelenggaran yang cukup baik. Innocent. Gary Ada tumbang. sanity. Sekarang ni Gary telah pun ditumpaskan. Dan Tiku di bahagian belakang akan terus diberikan damage. Kali ini tiada jangka untuk pasukan CJ. Amzik di bahagian belakang juga cuba untuk diselamatkan. Tetapi sekarang ini melarikan diri. Meninggalkan Jetri. Keadaan yang buruk untuk CJ apabila Gary tertangkap. Ciku masih lagi tak ada dalam fight. Tapi Yetri cukup lama bermain. Dia cuba untuk cari minion. Dia cuba untuk nyawa. Yetri! Yetri cukup tahan. Cukup banyak nyawa yang dihabiskan. Dan Tito mendapatkan riwayat Innocent. Akan tetapi Amzik tukar dengan adanya Wita. Namun Sky mendapatkan nyawa beliau. Ciku juga mungkin bakal ditumbangkan. Stormy juga masih lagi berada dalam Yetri. team fight. Lihat Yetri. Yetri. Main berapa lama, berapa bulan. Dia akan sentiasa kekal di situ. Selagi bermain di kawasan minion, Yetri akan tetap berjaya untuk bertahan. Yetri memberi fasiliti setelah Witchcraft tekan. Tukar balik. Dia tukar sebelum dia mencari minion, tapi tembakan dilepaskan. Immortality juga akan dilenyapkan. Yetri akan ditambahkan juga oleh Kram. Akhirnya setelah 5 tahun penantian, Yetri telah pun ditumpahkan. Takkan nak menanti lagi 5 tahun, cukup kot. Ya. Yetri tadi dah 5 tahun, kau nak bantai batu lagi 10 tahun lagi bawa habis. Cukup 1 dekad. Cukup 1 dekad. Jubli emas. Kita boleh lihat untuk pasukan SRJOG. Jubli emas tu 50 tahun Tapi pasukan CJ, mereka step up the game daripada permainan mereka kurang kesilapan. Tetapi Gary sayang ditangkap terlebih dahulu. Kau bayang Gary tadi mati. Ni dah late game kan? Dia dah hidup balik. Yetri baru mati. Betul, 36 saat berbaki. Iku guys, penggunaan Berada strike untuk menangkan lane. Supaya menang daripada Stormy. Oh, Gary tembakan sekali kedua. lagi menyakitkan tembakan daripada Stormy. Agak payah kerana masuk balik ni. Terus dikawal rapi. Susah ni nak Mungkin pandang ni. Alan saja untuk melakukan pelanggaran Alan, di sini. Cuma tak Alan dapat. tidak mampu untuk melakukannya. Perlu untuk keluar, balance selamat. Tetapi dalam waktu ini, CG akan lakukan defending secara berlima. Sementara pemain-pemain SRG dengan mengharapkan Sekais untuk memberikan fokus ke atas benar CG. Gary perlu untuk balik sekarang. Flicker terus untuk Tommy. Dia perlahankan kedudukan Gary. Lompatan daripada Yom. Sekarang ini kapal juga sudah dibuka. Perlu untuk minion. Gary kedudukan berbahaya untuk Gary. Gary masih lagi mencuba. Tetapi sekarang ini nampak masanya cukup lama. Lord masih lagi ada di bahagian tengah. CG dalam bahaya. CG memang ada masalah besar. Amzik terus berada di depan sekarang ini untuk melakukan satu damage besar. Entropy telah dikejar. Grab. Hentakannya besar. Stormy mendapatkan Amzik. 2 damage gila. Daripada pasukan CG telah pun ditumpaskan dengan adanya lot lagi dalam 30 saat, 60 saat, 50 saat. Game's gone. Game's gone. SRJOG dapatkan mata pertama. Mustahil untuk permainan ini dipertahankan lagi oleh CG. Dengan ketiadaan 2 marksman mereka, SRJOG dengan penuh berkelas, dengan penuh bergaya, dengan penuh kekuatan meranapkan impian CG untuk game yang pertama. Gergasi merah memulakan perlawanan dengan kemenangan. Kemenangan yang sukar itu didapatkan. Tetapi kemenangan adalah kemenangan. Pasukan SRJ memulakan permainan dengan langkah kanan. Satu mata didapatkan ke atas pasukan CG.